Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Maka ketahui bahawasanya hamba itu apabila adalah baik lagi kuat, maka khauf itu terlebih utama. Yang ini dikatakan bahawa apabila seorang hamba tadi dalam keadaan dia kuat untuk melakukan amal ibadat dan juga dalam keadaan dia sehat, maka hendaklah perasaan takut dia itu lebih utama. Jadi dalam keadaan dia ini boleh melakukan amal ibadat, mesti dia ada perasaan takut. Kerana perasaan takut kepada Allah Ta'ala ini menyebabkan dia boleh meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi orang yang melakukan maksiat, kadang-kadang perasaan takut itu tidak ada di dalam hatinya, ataupun ada tetapi tidak kuat. Sedangkan dia ini dalam keadaan mampu melakukan amal ibadat. Jadi bila tubuh dia kuat, sehat, maka ibadat pun boleh nak buat, maksiat pun boleh nak buat. Tapi dalam keadaan macam itu, hendaklah didatangi perasaan takut di dalam hati. Bila mari perasaan takut dalam hati, maka kuatlah dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka bila seorang itu benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, maka hati dia akan sentiasa ingat kepada Allah, dan dia ini akan sentiasa mencari jalan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia ini takut, maka hilanglah perasaan malas dia nak beribadat, hilanglah perasaan lemah dia nak beribadat, kerana lantaran rasa takut kepada Allah. Sebab itu kita yang lemah beribadat adalah disebabkan kurang rasa takut pada Allah. Sahabat-sahabat Nabi, mereka itu sangat takut kepada Allah. Bahkan kebanyakan mereka itu sentiasa banyak menangis. Sedangkan mereka itu ahli ibadat. Mereka takut kepada Allah, mereka kuat beribadat. Maka dengan sebab itulah mereka itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka demikianlah kita ini disuruh agar sentiasa menanamkan rasa takut kepada Allah. Lalu sebagaimana yang kita bicara dahulu, orang-orang yang saleh, dia takut, yang pertama, dia takut amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Dia takut dalam keadaan ibadat dia yang selama ini dia buat, akhirnya apabila dia dibangkitkan di hadapan Allah, rupa-rupanya amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dia takut mengenai azab Allah, bahawa azab Allah Ta'ala ini amat pedih, dan dia merasakan bahawa dia tidak selamat lagi di hadapan Allah. Dia merasakan bahawa dia banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia itu adalah ahli ibadat, orang yang kuat melakukan ibadat kepada Allah. Dan yang ketiga, dia takut tercabutnya iman di dalam hatinya. Kerana kalau dia cabutnya iman, bermakna dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi bila mati tidak beriman kepada Allah, nescaya dia tidak ada jalan keluar daripada neraka Allah, maka kekallah dia di dalam neraka buat selama-lamanya. Maka inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Mereka tidak takut harta benda mereka hilang. Mereka tidak takut mereka tidak ada harta benda. Mereka tidak takut mereka tidak ada pangkat, pengaruh, kuasa dan sebagainya. Tetapi yang mereka takut adalah mereka itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu perbezaan. Itu perbezaan ahli akhirat dengan ahli dunia. Ahli dunia dia takut harta hilang, dia takut pangkat hilang, dia takut pengaruh hilang. Tetapi ahli akhirat, dia takut ibadat tidak diterima, dia takut dia jauh daripada Allah, dia takut imannya hilang daripada hatinya.
Maka bila kita ini ada kekuatan melakukan amal ibadat, biar perasaan takut itu lebih banyak ataupun lebih utama. Yang sebaiknya takut dan rajat itu, takut dan harap itu sama banyak. Itulah yang paling baik. Tapi kalau dalam keadaan tubuh dia sihat, kalau ditanya mana lebih utama, takut dengan harap, maka utama lebih takut daripada harap. Mana kalau orang tu harap, dia jadi malas buat ibadat kerana dia mengharapkan keampunan Allah. Tak apalah kita buat maksiat, nanti kita taubat Allah Taala terima. Dia jadi malas. Tapi berbeza dengan takut. Bila orang itu takut, maka dia ini akan banyak kuat melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan di sini, kau itu terlebih utama, dan apabila sakit dan dhaif, ataupun apabila seseorang itu sakit, dia sakit dan dhaif, ni lemah, dia lemah nak buat amal ibadat, kemudian dia pula sakit. Jadi sakit dia ini pun memanglah ibadat pun tak kuat nak buat, maksiat lagilah tidak nak fikir pun nak buat maksiat, kerana dia ketika itu sakit lemah. Istimewa pula, yakni lebih-lebih lagi apabila hampir atas akhirat, maknanya hampir kepada mati. Akhirat ni ada dua. Maknanya satu kematian, huru-hara ni. Bila mati tu memang akhirat kita dah. Mati tu tamu waktu mati. Mati tu dah kira waktu akhirat kita dah. Yang kedua bangkit. Bila bangkit tu memang benar-benar akhirat. Maknanya jadi jangan kata akhirat tu lama. Kadang-kadang kita rasa lambat lagi akhirat. Tidak. Akhirat itu adalah hari kematian kita. Kerana hari kematian kita, begitulah nasib lepas kita mati, begitulah nasib lepas kita bangkit. Mana dia kata, qalu ya wailatana, binasa celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami? Jadi ketika dia duduk di alam barzakh itu, kalau dia tidak selamat, macam mana dia nak selamat dekat akhirat? Jadi akhirat dia ini dikira selepas daripada dia mati, semua sudah dikira akhirat. Jadi lebih-lebih lagi apabila dia hampir kepada kematian. Bila hampir kepada kematian, dia tak kuat dah, maka dia lebih perasaan harap kepada Allah. Dia mengharapkan agar Allah Ta'ala ampunkan, sampai hatinya betul-betul remuk ataupun hatinya pecah, maknanya benar-benar takut kepada Allah. Jadi ketika itu dia ini memanglah banyak mengharapkan kepada Allah. Bukan sekadar harap, tetapi dia kena beramal. Seperti dia banyak beristighfar. Ketika hampir nak mati, banyakkan beristighfar. Ketika itu dia sudah lemah dah buat ibadat kepada Allah. Sebab kita ini nak beritahu, ada masa Allah Ta'ala beri kekuatan beribadat, ada masa kita lemah. Orang-orang muda ini, waktu muda, waktu yang kuat beribadat sebenarnya. Bukanlah orang muda itu menunggu waktu mudanya habis baru nak buat ibadat. Sedangkan apabila sudah habis waktu mudanya, masa itu sudah mula tubuh badannya sudah lemah. Sudah lemah. Sebab itu Nabi Yaqub, kalau tidak silap, Nabi Yaqub, dia yang selalu didatangi malaikat maut. Selalu didatangi malaikat maut. Maka Nabi Yaqub tanya sama, mau datang nak buat apa? Ziarah ke cabut nyawa? Dah ziarah. Begitulah keadaan dia. Setiap kali datang tanya. Sehinggalah Nabi Yaqub kata beginilah, kalau mu nak datang cabut nyawa, mu tolong kabur lah. Dan jangan datang terus cabut nyawa selalu. Kamu kena beri putusan, hantar wakil-wakil supaya aku tahu bahawa tak lama lagi kamu akan datang kepada aku nak cabut nyawa. Katanya begitu. Lalulah dalam keadaan macam itu, tiba-tiba makin lama tu datang mari. Satu hari datang dia tanya, datang ni ziarah kan nak cabut nyawa? Begitu sama dia tanya. Bimbang juga. Begitu sama. Akhirnya kata malaikat maut, aku datang kali ni nak cabut nyawa. Kan dah janji dah dengan aku dulu, kata nak hantar wakil, nak hantar utusan, dia ni wakil.
Kata Malik Imam, aku dah hantar dah wakil. 3 aku hantar wakil. Masa bila pula hantar wakil? 3. Yang pertama apa? Yang pertama ubat di kepala. Itu wakil Malaikul Maut. Jadi lepas pada ni balik cek kat kami ada. Itu wakil daripada Malaikul Maut. Jadi ubat di kepala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua lemah tubuh badan. Tidak cegah dah macam tu. Jangan buat macam orang muda tak buat dah. Maknanya dah lemah tubuh badan dah. Yang ketiga apa yang ketiga? Mata telinga. Mata telinga. Mata pun tak apa nampak, telinga pun tak apa dengar. Itu di atas utusan Malikul Maut. Jadi katanya aku sudah hantar dah. Rupa-rupanya itulah utusan daripada Malikul Maut. Maka dikatakan bahawa seseorang itu apabila hampir-hampir kepada kematian, tubuhnya lemah, tak kuat nak buat ibadat, ketika itu pengharapan dia kepada Allah mesti tinggi. Maka bagaimana orang itu nak mengharap kepada Allah kalau dia tidak ada amal? Mesti dia ada amal. Jangan kata harap saja dalam keadaan amal tidak ada. Maka dia mesti kena ada amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak beramal jangan tunggu tubuh kita lemah. Masa kita kuat, masa kita ada tenaga, itu masa itulah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja itu terlebih utama, maka harap itu lebih utama bagi orang yang dhaif, bagi orang yang lemah, bagi orang yang sakit. Apatah lagi ketika dia duduk di atas katil tak mampu nak bangun. Perkara ini akan berlaku pada kita semua. Walaupun hari ini kita tengok orang sakit, hari ini kita tengok orang lemah, sampai masa nanti akan datang kepada kita. Kita mungkin akan duduk di atas katil, kemudian tidak mampu untuk beribadat lagi sebagaimana kita sehat, dan ketika itu kita benar-benar mengharap. Ingat, orang yang mengharap tetapi tidak ada ibadat, maka harapan itu sia-sia saja. Orang yang beribadat, dia itu ada, memang dia ada ibadat, lepas tu dia harap, maka ibadat yang disertai dengan harap ini, itulah yang dikehendaki sebenarnya. Jadi sebelum kita ini dhaif, sebelum kita ini lemah, maka kita disuruh melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab itu kalau kita ini mendalami mengenai perjalanan hati kita lah sudah, bagaimana hati kita mendalami mengenai perjalanan ibadat kita, kita menjalani mengenai perjalanan ubudiyah kita kepada Allah. Perjalanan hati, kita fikir bagaimana penyakit hati kita ni ada ke tak ada. Adakah hati kita sehat? Tubuh boleh jadi sehat, boleh pergi mari. Itu tubuh badan. Tetapi bagaimana hati kita? Bagaimana kalau kita ini melihat orang lebih pada kita? Adakah perasaan dengki kita pada orang itu ada ataupun tidak? Bagaimana kalau kita ni buat rajin beribadat? Adakah kita merasa ujub, kita merasa bangga, kita merasa sombong, takabur? Maknanya riak dengan ibadat kita. Itu penyakit hati. Itu kita meneliti, memikirkan perjalanan hati. Bagaimana dengan perjalanan ibadat kita? Maknanya ibadat kita ini adakah menepati syarat? Maknanya bagaimana sembahyang kita? Cukup dari segi hukum fiqhnya betul ke tidak betul? Dan kita itu tengok perjalanan kita, dan kita tengok perjalanan ubudiyah kita ni, maksudnya kita tengok masa kita balik sampai sekarang banyak mana ibadat kita, bagaimana ibadat kita banyak mana. Adakah dahulu masa kita sembahyang dahulu dengan hari ini lebih khusyuk ibadat kita dibandingkan dulu, ataupun sama je macam kita balik sampai sekarang? Sebab tu bila kita tengok betul-betul perjalanan kita, kita rasa masih lagi jauh kepada Allah Ta'ala. Maka bila jauh itu diharapkan datang perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak berjumpa dengan Allah sedangkan kita tidak ada amal di hadapan Allah? Bagaimana kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ini terima amal ibadat kita, sedangkan bagaimana dengan amal ibadat kita yang selama ini?
Lalu dikatakan bahawa ketika mana tubuh badan kita sehat, kita beribadat, jangan lalai kepada Allah Ta'ala. Biarlah didatangkan perasaan takut dan juga harap. Dan apabila sampai masa nanti, bila kita sakit, sampai masa nanti ajal kita ini, maka ketika itu kita benar-benar nak mengharap kepada Allah. Maka orang yang ada amal, dia harap, maka sehingga datang rasa khauf, rasa takut. Terlalu mengharap, akhir-akhirnya tak mari takut kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak ada amal, dia harap akhir-akhirnya nanti dia jadi buruk sangka dengan Allah. Dia sudah tidak ada amal, kan dia harap akhir kali dia buruk sangka Allah Ta'ala akan azab dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka, Allah Ta'ala akan, saya pun maknanya ibadat saya sudah tidak guna lagi. Dia akan mari macam tu sebab dia tidak ada amal. Dia tidak ada amal maknanya. Maka yang dimaksudkan harap itu orang yang disertai dengan amal. Itulah harap dia. Sebagaimana anak kita, dia ini ambil puasa. Jadi kalau ambil puasa, lepas dia kena belajar, kena membaca semua, lepas pada tu dia harapkan puasanya dulu. Tapi bagaimana yang tak baca dan tak jawab, harap dulu puasanya. Ini bukan harap namanya. Dalam bahasa Arab dipanggil tamanni. Orang yang berangan-angan. Jadi dia tidak sedar, dia sangka dia harap kepada Allah, dia sangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala terimalah dia, maknanya. Sedangkan dia itu bukan termasuk dalam raja, ya, dia termasuk dalam tamanni, orang yang berangan-angan sahaja. Angan-angan. Maka angan-angan itu bermaknanya sia-sia saja apa yang ia lakukan. Demikianlah aku dengar daripada ulama. Demikianlah dia kata aku dengar daripada ulama. Aku tu siapa? Aku tu Imam Al-Ghazali, pengarang kitab kita ini. Dia kata aku dengar daripada ulama, kalau orang sehat dia banyak takutlah. Dia takut ni menguatkan ibadat, menjauhkan maksiat. Tetapi bila orang itu sakit, maka banyak harap. Kerana banyak harap menyebabkan orang itu baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Namun disuruh kepada kita ni agar sentiasa melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka Al-Hasan Al-Basri, dia pernah membaca ayat dalam firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Sesiapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka dia hendaklah beramal dengan amal soleh. Maknanya harap kepada Allah mesti disertai dengan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia jangan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Jadi kelebihan orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah, ada menceritakan bahawa ada orang ini dilihat amalannya sedikit, maksiatnya banyak, maka tidak melayakkan dia ini masuk di dalam syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala memberi rahmat, bukan saja-saja nak beri rahmat, tapi Allah Ta'ala melihat amal orang tadi. Walaupun orang tadi amalnya tidak layak, amal kita ini kalau banyak macam mana pun sebenarnya tidak layak masuk dalam syurga. Kerana nilaian syurga dengan amal kita ni ibarat katil tak padan dengan upah. Upah syurga tak padan dengan ibadat kita. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan juga, kalau tidak kerana rahmat Allah, maknanya Nabi sendiri pun rasa tak layak. Nabi sendiri pun mengatakan demikian juga. Lalu Nabi beritahu pada sahabat, orang itu masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tidak rahmat Allah Ta'ala, tak masuk syurga. Sahabat tanya, dah kamu begitu juga kan? Ya, aku pun dengan rahmat Allah. Nabi pun dengan rahmat Allah nak beritahu bahawa rahmat Allah Ta'ala lah, kasihan belas, kasih sayang Allah menyebabkan orang itu masuk di dalam syurga. Lalulah ketika itu dihitung amalnya, didapati bahawa dia ini ada amal, tapi amal sedikit, dan dia ini ada dosa, maksiat dan sebagainya. Tetapi dia orang yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan memasukkan dia di dalam syurga Allah Ta'ala.
Jadi di antara peluang orang itu boleh diampunkan dosa oleh Allah apabila dia tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Jadi kita ini jangan syirik kepada Allah. Nah, di antaranya yakin dengan rezeki Allah. Kadang tak yakin dengan rezeki Allah itu syirik. Maknanya kita tu susah, anak kita nanti kalau belajar agama nak makan apa, itu syirik, boleh bawa syirik kepada Allah. Sebab kita lupa siapa yang beri rezeki. Si dia tidak menjamin rezeki, makhluk tidak menjamin rezeki. Yang menjamin rezeki itu adalah Allah Ta'ala. Dan bila kita ini pula Allah Ta'ala beri kesihatan, kita sakit lalu diberi kesihatan, kita makan obat, kita jangan melihat obat itu yang menyembuhkan. Kita melihat Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan. Hakikatnya obat itu tak ada kesan langsung. Tak ada kesan langsung. Itu maknanya. Tapi kita menggunakan hukum adat. Adatnya orang sakit makan obat. Itu adat. Maknanya makan sakit makan obat. Maka janganlah kita ini bertauhid sangat tanpa tidak bersyariat. Allah Ta'ala kata nak sembuh lah. Maknanya tak payah pergi hospital, tak payah makan obat, tak payah apa-apa. Mana ini salah dari segi pegangan tauhid. Baik, maka dikatakan bahawa itulah yang aku dengar, kata Imam Al-Ghazali daripada ulama. Berkata mereka itu kepadaku, yakni mereka itu ulama kepada aku, yang demikian itu ulama beritahu kepada aku, katanya Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali siapa? Imam Al-Ghazali ulama lah. Dia pun ulama. Tapi tawaduknya mereka, orang yang ulama, dia tidak merasa ulama. Dia tidak merasa dia alim, dia tidak merasa dia salah. Kalau dia merasa dia alim, sebenarnya belum lagi alim. Kerana Imam Syafi'i kata, bila aku belajar banyak, aku tak tahu pada tahu rupanya. Maknanya ilmu dia terlalu luas maknanya. Lalu dikatakan bahawa yang demikian itu seperti barang yang diriwayatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, ana indal munkasarati qulubihim mimma khafati. Aku padanya maknanya bersama, bukan Allah Ta'ala bertempat bersama duduk sebelah kita, tidak. Maknanya Allah Ta'ala bersama dengan orang, yakni dengan Allah Ta'ala bersama memberi rahmat. Allah Ta'ala memberi rahmat. Maka aku pada orang yang pecah hati mereka. Siapa pecah hati mereka itu, sehingga kan dia ini sampai tak harap langsung pada makhluk, hanya mengharapkan kepada Allah dan tidak ada fikir lain, fikir Allah Ta'ala saja. Pada siapa? Daripada takut akan aku, yakni orang yang takut kepada aku. Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang hatinya pecah kerana takut pada Allah. Kita terlalu takut pada Allah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan bersama kita. Yang paling penting takut kepada Allah. Tapi jangan terlalu takut sampai kepada buruk sangka dengan Allah. Orang yang terlalu takut, dia buruk sangka pada Allah adalah disebabkan tidak ada amal. Kalau dia tidak ada amal, akan jadi macam tu. Dia tak semayang, dia tidak keluar zakat, dia tidak puasa, dia tak ada ibadat. Tiba-tiba dia pun mari takut. Takut. Amal ibadat pula, maknanya tak mampu dah nak buat. Yang dulu tak buat. Qadar pun tidak ada dah dahulu dah. Jadi dia dikira orang yang sudah tidak ada amal. Dan ketika itu memang mari takut. Tapi orang yang macam ini, takut dia ini dibimbangi akan membawa kepada buruk sangka pada Allah. Lama-lama dia mari ya. Saya ini kalau bangun ibadat pun Allah Ta'ala tak terima dah, saya jahat dah. Maknanya dia kira macam tu. Maka sedar tidak sedar dia telah buruk sangka. Jangan kita fikir Allah Ta'ala ni nak azab ke hamba je. Tidak. Allah Ta'ala ni kita baca Ar-Rahman Ar-Rahimin, sangat penyayang daripada segala yang menyayang. Kasih Allah Ta'ala kepada kita lebih daripada ibu bapa kita yang kasih kepada kita. Hanya ingat syurga ini untuk orang yang bersih-bersih, orang yang baik-baik, orang yang bersih-bersih. Jadi kalau orang itu ada iman, masih lagi kotor dengan dosa, maka dia kena bersih. Umpama besi yang karat,
Besi yang karat itu, besi yang berkarat, nak hilangkan karat pada besi itu dengan bakar. Bila dibakarkan besi tadi, maka gugurlah karat-karat dia. Jadilah besi itu jadi boleh lentur balik jadi besi kembali. Begitulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa bila seorang itu terlalu takut dengan Allah, dia akan bersama dengan Allah Ta'ala. Sampai ada orang wasiat kepada anaknya supaya mayatnya dibakar. Sampai hancur dan buang abu mayat tadi di laut. Buang. Anak dia ikut perintah ayah dia. Bila ayahnya wafat, dia bakar betul ayah dia. Bakar sampai hancur. Habis, ambil debu-debu tadi, ambil, kemudian biar atau ambil, buang kat laut. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah Ta'ala himpunkan segala debu-debu mayat tadi, lalu dijadikan kembali dia. Lalu Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu wasiat pada anak kamu begitu? Kenapa sampai begitu sekali? Jawapannya, kerana aku terlalu takut kepadamu. Dengan harapan takut sampai kamu jumpa. Jadi dengan harapan bila tak jumpa, taklah, tu maknanya takut, selamatlah tak jumpa. Jadi Allah Ta'ala kata, oleh kerana kamu ini terlalu takut kepada aku, maka aku ampunkan dosa kamu. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang takut kepada Allah. Kerana orang yang takut kepada Allah, hatinya ke mana? Orang yang terlalu takut kan hatinya bersama Allah. Maka orang yang hati bersama Allah, Allah Ta'ala bersama dengan dia. Orang yang takut kepada Allah kan dia ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Kamu sebut nama aku sebut namamu. Itulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa orang tadi apabila dia ingin benar-benar takut kepada Allah, Allah Ta'ala bersama dengannya. Jadi demikianlah segala orang-orang soleh dia melalui jalan takut. Sebab tu orang-orang yang soleh ni dia tak banyak ketawa, dia banyak menangis. Hatinya banyak sedih daripada banyak gembira, sehingga kan tak mampu dah nak ketawa. Sahabat-sahabat Nabi dia bergurau senda, tiba-tiba datangnya Rasulullah SAW membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati kamu nak tunduk khusyuk ingat pada Allah. Maknanya bila sahaja sahabat-sahabat Nabi bergurau senda. Sahabat Nabi bergurau senda bukan macam kita. Mereka bergurau senda pun mengikut batas-batasnya. Tetapi nak beritahu bahawa Nabi jaga jangan terlalu banyak bergurau senda, kerana bimbang hati nanti jadi keras. Dan juga disuruh agar banyak menangis, banyak ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak ingat kepada Allah memang banyak menangis. Hatinya pun akan jadi lembut, akhlaknya pun akan berubah, berbeza dengan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa maka adalah wajahnya harapnya pada ketika itu aula, lebih utama. Harapnya ketika itu, ketika dia ini kadang-kadang orang terlalu takut, dia datang harap. Dia takut, akhir sekali datang harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang tu dah lemah, dia kena banyakkan harap kepada Allah. Harap kepada Allah bukan harap semata-mata macam kita harap pada Allah, tak apalah, Allah Ta'ala ini Maha Pengasih, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya. Kalau kita taubat, Allah Ta'ala terima. Mana ibadatnya? Tidak ada amal ibadat. Itu harap semata-mata. Itu bukan rajak namanya. Itu angan-angan maknanya. Maka bila orang itu lemah ke, tidak kuat ke, dalam keadaan hampir kematian pun dia kena harap. Ketika itu harapnya dengan banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak minta ampun, banyak berselawat. Maknanya semakin mendekatkan diri dengan Allah. Harap dengan amal tidak boleh dipisahkan. Raja, khauf dengan amal juga tidak boleh dipisahkan. Apa bukti dia takut? Mesti amal. Amal kepada Allah. Bukti dia takut. Kalau kita takut pada makhluk, kita lari. Takut pada makhluk, kita lari. Maknanya malam-malam tengok api jalan, tak ada, nampak orang pakai baju putih lari. Rupanya orang perempuan yang baju semayang tak duka-duka.
Maknanya tak duka-duka dia balik ke baju semayang pula. Maknanya jadi nampak putih lari terus. Sebab takut kepada makhluk lari, tapi takut kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa rajak pada ketika itu, rajak ni harap pada ketika itu aula yang paling utama kerana pecah hatinya, kerana hatinya pecah. Bukan hati pecah, mana hatinya sudah betul-betul bergantung, tidak ada yang lain kecuali Allah, dan kerana takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dia terlalu takut, hatinya pecah kepada Allah, terlalu takut, maka timbullah harap. Maka Allah Ta'ala bersama orang yang mengharapkan dia. Macam kita, orang yang baik, kalau orang yang baik contohnya, orang tu baik, kita harap kepada dia, dia baik, dia akan tolong kita. Bila dia tahu kita memerlukan pertolongan, kita kesusahan, Allah Ta'ala maha baik. Baik Allah Ta'ala tak dapat dibandingkan. Hanya kita kadang-kadang tak rasa saja. Padahal kita bernyawa, kita boleh bangun pagi lagi, kita boleh makan, kita ada harta, kita ada rumah, ada kenderaan, ada kehidupan. Banyak Allah Ta'ala beri dengan nikmat-nikmat, tapi kita tak terasa. Tidak terasa sebenarnya. Tapi bagi orang yang betul-betul ingat pada Allah, dia terasa, Masya Allah, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada dia. Jadi baik Allah Ta'ala baik. Bagaimana Allah Ta'ala yang maha baik ini, tiba-tiba kita yang sangat takut kepada dia, bila takut kita mengharapkan pertolongannya, maka Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, maka Allah Ta'ala pasti akan menolong orang yang benar-benar harap. Tapi harap, Allah Ta'ala tahu mana yang orang betul-betul harap, mana orang yang main-main dengan pengharapan dengan Allah. Mana orang yang tamani, orang yang berangan-angan lain, orang yang benar-benar berharap itu lain. Maknanya, maka dikatakan bahawa dan terdahulu pada zaman sehat dan kuat, dan dapat kuasanya. Yang sebelum daripada ini, terdahulu ni sebelum pada ini, masa tu dia sehat, dia kuat. Sebab tu masa sehat kuat ini untuk apa? Sehat kuat ini kadang-kadang kita rugi masa. Sehat kuat ini kita bukan cari amal, kita mencari lain pada amal. Kadang-kadang dicarinya harta. Sebenarnya harta tidak salah, harta memang kena cari. Siapa kata tak boleh cari? Kerana Allah Ta'ala tak turunkan hujan emas daripada langit. Harta memang kena cari. Tetapi harta yang kita cari itu yang jadi masalah apabila kita lalai kepada Allah. Sebab tu malam tadi saya bercakap dengan seorang, saya kata kalau orang itu mengejar harta, maka kurang amal. Kalau orang itu mengejar amal, maka kurang harta. Maka pilih salah satu. Jadi kalau kita banyak amal, nanti harta kurang, kadang-kadang Allah Ta'ala berkatkan harta. Tapi kalau orang tu kejar harta, kita lama-lama kurang amal, akhirnya tak ada amal. Itulah kita bimbang sekali. Harta memang kena cari. Tidak boleh juga kita duduk saja. Tetapi kita kena ingat, bila kita dapat harta, kita jangan sampai lalai kepada Allah. Maka carilah harta. Bila cari harta, sampai ibadat. Sebenarnya kalau kita susun waktu boleh. Waktu pagi umpama ini, orang yang bekerja, teruskan bekerja. Dia bekerja, pergi bekerja dengan ada wudu. Ingat, orang yang pergi bekerja mesti kena ada wudu. Ini beza orang yang beriman. Suruh suami-suami ambil air semayang pergi. Kita yang duduk dalam majlis ilmu ini juga pun kena ada air semayang. Kena ada air semayang. Sayyidina Ali pesan kepada kita semua, maknanya siapa yang duduk dalam majlis ilmu mesti kena ada air sembahyang. Lepas pada tu pergi niat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu masa kita bekerja di sana, kena amanah. Tidak boleh mengambil hak orang. Kalau rasa tak boleh amanah, kerja sendiri. Kerja sendiri, kedai kita seorang, kita tokai, kita kuli. Rasa nak tutup kedai, tutup kedai. Kita yang mananya. Masa kita nak tutup kedai, rasa nak buka-buka, orang tak boleh marah. Orang tidak boleh marah. Tapi kalau kita kerja dengan orang, kita kena amanah. Kita kena amanah. Lepas tu saya suka kerja sendiri. Saya tak boleh kerja dengan orang. Takut tidak amanah. Baik kita kerja sendirilah senang. Jadi kalau saya nak cuti, jangan marah. Maknanya boleh cuti apa-apa. Sebab apa tidak bergantung dengan orang. Kau fikir, ada orang tahu macam-macam orang tahu. Nak ajak pergi Brunei pun ada. Ajak pergi dekat Petronas lah, macam-macam. Macam kita tidak berminat. Takut bimbang, takut maknanya tidak boleh.
menunaikan hak orang. Jadi yang ketiga kena amanah. Pergi bekerja. Lepas daripada tu, janganlah kita bekerja sampai meninggalkan ibadat wajib. Ramai orang bekerja meninggalkan ibadat wajib. Maknanya, kalau dia bekerja meninggalkan ibadat wajib, inilah yang menyebabkan orang itu rugi. Sebenarnya kerja tidak menghalang ibadat wajib. Kalau kita kata sibuk, Allah, Nabi Sulaiman sibuk lagi banyak hartanya kita. Nabi Muhammad dialah pemimpin, dialah guru. Dalam waktu yang sama dia pemimpin negara. Dalam waktu yang sama dia juga guru kepada ahli-ahli sumpah, sahabat-sahabat Nabi. Dalam waktu yang sama dia juga adalah suami kepada isteri-isterinya. Maknanya isteri Nabi tak ramai, berapa orang? Berapa orang? Pada isteri Nabi. 11 orang. 11 orang. Tak ramai mana? Mana? Kalau ikut sibuk, Allah sibuk dia lagi. Tetapi dia boleh menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gambaran nak beritahu bahawa kalau kita ini pergi bekerja, ibadat-ibadat wajib jangan kita tinggalkan. Kemudian pula lepas daripada itu dapat rezeki, alhamdulillah. Rezeki datang daripada mana? Zahirnya daripada majikan pihak kita, zahirnya kepada pelanggan-pelanggan kita. Itu zahir, hakikatnya Allah Ta'ala campurkan hati majikan kita nak ambil kita bekerja. Allah Ta'ala campurkan hati pada manusia-manusia supaya membeli di kedai-kedai kita. Maknanya begitu. Sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita lupa dengan Allah Ta'ala, bagaimana? Bagaimana? Maka dapat harta belanja pada jalan Allah. Maknanya kemudian waktu malam ada masa belajar, pergi masa belajar. Jangan sampai kita tinggalkan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu kita sehat, maka jangan kita tangguh-tangguhkan amalan kita. Nantilah besoklah akan datanglah. Bila mari belajar ni, nantilah habis-habis pencen. Habis pencen lagi datanglah dia tu. Maknanya tunggu pencen nanti. Nak pergi sangat ni Allah tak ada arah lah. Maknanya tapi bila sampai cuti sekolah, contohnya ni, cuti sekolah memang tak ada apa-apa, dah hari juga. Atas kita berlaku sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa ketika itu dahulu tu sehat, kuat, ada kuasa, ada kemampuan untuk melakukan amal ibadat. Maka ketika itu buatlah amal ibadat. Sampai satu masa kita akan rasa takut dengan Allah, kita harap benar-benar harap tinggi kepada Allah Ta'ala. Maka kerana demikianlah dikatakan bagi mereka itu, jangan takut kamu dan jangan duka cita kamu. Sebab itu orang yang sentiasa masa sehat dahulu dia buat amal-amal ibadat, nanti sampai satu ketika dia sudah ada amal ni. Ini kisah orang yang ada amal, dia sudah ada amal, tiba-tiba sudah tak mampu nak buat amal. Lalulah dari ketika itu dia mari takut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata jangan takut, janganlah kamu takut dan janganlah kamu duka cita. Maknanya la khaufun wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan kamu berduka cita. Sebab tu dikata illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Okey, baik, kita contohkan bahawa boleh jadi kalau di kalangan kita ini orang yang sentiasa belajar majlis ilmu. Jadi dia pergi belajar. Jangan belajar di sini sahaja, pergi belajar. Ramai guru tidak mengapa. Tapi jangan membanding-bandingkan, jangan melaga-lagakan, itu sahaja. Tak apa, pergilah belajar. Maknanya kalau rasa sesuai dulu, tidak sesuai tinggal cari guru lain. Maknanya hati kita. Maknanya kadang-kadang tidak sesuai dengan kita, orang lain sesuai. Maknanya dan jangan pula kita melaga-lagakan. Baik, kita pun pergi belajar, hari ini pergi sini, esok pergi kat lain, belajar sama. Maka sepanjang kita sehat tubuh badan kita dan sepanjang masa kita ada, kita habiskan masa dengan belajar. Kita pergi belajar sama. Orang yang belajar sudah saya katakan, ia duduk di dalam taman syurga. Waktu tu min riyadil jannah, dia dalam taman syurga. Lalu dalam keadaan dia belajar, bertahun-tahun dia belajar, 10 tahun, 20 tahun. Masalah alim tidak alim ini, itu masalah pemberian Allah. Ya memang ada kadang-kadang kalau kita belajar macam ni tak alim-alim mana juga kita, tapi boleh amal. Kalau nak belajar jadi alim, kena duduk khusus pergi ke Yaman. Contohnya
Kalau yang malah kalau mesti duduk khusus itu belajar ambil pentalaki satu kitab maknanya tak ada tumpu dan lain-lain. Tapi kita banyak nak tumpu anak, nak tumpu suami, mana kena nak tumpu kalau ada kerja nak tumpu kerja. Jadi sebenarnya kita belajar ni yang paling utama kita dapat redha Allah. Jadi tak apa belajar Allah Ta'ala tak apa tak pandang muka semua orang alim mesti masuk syurga belum tentu. Maknanya, maka kita belajar 10 tahun ke 20 tahun kita belajar sehingga kita belajar sampai kepada kita mati. Kita tak pergi kuliah kita tak pergi belajar setelah kita sakit. Dalam kita sakit tu kita niat lagi. Kalau Allah Ta'ala beri sihat, kita nak pergi lagi. Masa nak dengar je. Apa kalau macam tu, beli CD. Dia contoh je. Lalu dengar rumah. Maknanya ingatan, niat nak belajar tu tak putus-putus. Dan kalau dia sehat, adat kata sebelum ini dia sehat, dia akan pergi ke tempat belajar. Begitu juga dengan sembahyang berjemaah, dia ini ahli masjid. Begitulah keadaan dia. Apabila sahaja dia sakit, falahum ajrun ghairu mamnun, dia akan dapat pahala tidak putus-putus. Umpama dia pergi ke masjid, umpama dia pergi ke kuliah. Baik itu masih kita sehat, masih kita betul-betul ada kekuatan, pergilah belajar, mana pergi beramal lah. Maka ketika kita sakit itu, marilah kita akan datang pengharapan, betul-betul harap kepada Allah, dan kita akan rasa takut dengan Allah, harap sungguh dengan Allah. Orang yang mengharap bersertai dengan amal masa dia sehat tadi, Allah Ta'ala katamu jangan bimbang, jangan takut. Setelah mana? Setelah beramal masa dulu, yang terdahulu dia sehat dulu. Ni kita kadang-kadang kalau kita takut apa tidak mau amal lagi, nanti sampai satu masa nak beramal. Sedangkan kita tidak tahu umur kita macam mana, kita tidak tahu panjang umur ke tidak panjang umur. Kesihatan kita pun kita tidak tahu masa bila. Dan kita ini pula tidak tahu kedudukan kita, masa bila kita senang, masa bila kita lapang, masa bila kita sibuk, tidak kita ketahui. Lalu dikatakan bahawa untunglah bagi orang yang beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika engkau kata tiadakah sebenarnya telah datang hadis yang banyak pada baik sangka dengan Allah Ta'ala dan menggemarkan pada yang demikian itu, maka dikatakan tidakkah banyak hadis supaya kita ni baik sangka dengan Allah Ta'ala dan menyuruh kita ni agar sentiasa baik sangka dengan Allah. Memang banyak hadis Allah Ta'ala suruh kita baik sangka dengan Allah, dan yang dikatakan baik sangka itu mesti dalam keadaan kita beramal. Maka ketahui olehmu bahawasanya setengah daripada baik sangka dengan Allah ialah memeliharakan daripada maksiat. Jadi yang dikatakan baik sangka, jauhkan diri dengan maksiat. Yang salahnya orang yang ahli maksiat dia baik sangka dengan Allah. Maknanya tak apalah kita buat maksiat, Allah Ta'ala ini Maha Pengampun. Dia baik sangka, tapi baik sangka dalam maksiat ini Allah Ta'ala murka, marah. Dan inilah yang banyak. Kerana dia sangka dia sudah baik sangka dengan Allah, tapi Allah Ta'ala tidak suka orang yang baik sangka dalam maksiat. Orang yang baik sangka mesti dia jaga diri daripada maksiat. Dia jaga dampak maksiat. Ada sahabat saya cerita, dia katakan bahawa dia ada kawan yang meninggal dunia, umurnya muda, baru dalam 20 had sahaja. Kata satu ketika dahulu dia ini kawan dia ni macam dia juga dalam keadaan lalai dan sebagainya. Entah macam mana kawan dia ni berubah. Selalu nasihat dia, bila dia nak berubah, kata dia ini, sahabat saya ni kata, tak apalah, mau berubah dulu, nanti aku berubah ke dia. Maknanya berubah dulu, nanti dulu. Maknanya kawan dia sudah mula berubah. Rupanya perubahan itu membawa kepada akhir hayatnya, mati. Yang dia nak meninggal dah masa tu. Jadi dia berubah, akhir-akhirnya kehidupan dia berubah. Jadi wallahu a'lam, hanya kita mohon orang-orang yang macam ini dia mati dalam keadaan baik. Kerana Allah Ta'ala tak tengok yang awal tu, Allah Ta'ala tengok yang akhir. Akhir dia macam mana. Sebab tu kita jangan bangga yang awal.
kita bahasa kita baik belum tentu kadang-kadang tidak baik. Dan ramai orang yang tidak baik, tapi mati dalam keadaan baik. Tapi jangan pilih gitu. Kalau gitu kena tak baik dulu dah. Mana tahu mati dalam baik, tidak boleh. Kita teruskan. Jadi dikatakan salahnya apabila orang itu dia bersangka baik dengan Allah dalam maksiat. Oh, ini banyak tak. Boleh jadi itulah kita sebenarnya. Kita bersangka baik dalam kita ini ahli maksiat. Lalu dikatakan bahawa sangka baik itu dia ini memelihara dirinya daripada maksiat, jaga dirinya daripada maksiat dan takut daripada seksa, yakni dia takut daripada seksaan Allah Ta'ala. Jadi dia harap dalam waktu yang sama dia jauh maksiat. Kenapa dia boleh jauh maksiat? Kerana dia ada takut. Kalau orang benar-benar takut memang boleh tinggal maksiat. Dia kena datangkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama-ulama dahulu, bahkan wali-wali Allah, kadang-kadang dia buat tempat suluk. Ada wali Allah di Kelantan namanya Tok Soleha. Dia ini ada tempat suluk, bawah tanah dia ni. Bawah tanah dia duduk tu, tempat dia beribadah dalam. Kalau boleh buat begitu. Kalau payah-payahnya buat keranda rumah. Maknanya pasal nak tidur dalam keranda selalu senang. Dalam rumah, dalam bilik tu ada keranda. Maknanya nanti orang apa ke isteri, jangan ganggu saya nak tidur dalam keranda. Maknanya barulah mari takut. Dah saya sempat masa di Yaman, saya pergi di masjid, satu masjid Ba'alawi kalau tidak silap. Saya dahulu dah pergi dahulu masjid tu, rupanya saya tidak tahu di situ ada tempat suluk. Ada tempat suluk. Jadi baru ni kita pergi tu, ada orang jaga tu dia buka. Rupanya tidak semua orang dia begitu. Tidak semua orang dia buka. Bila dia buka pula dia beri masa jangan lama. Jangan lama. Lalulah saya tengok masuk bawah tanah. Dah molek saya masuk bawah tanah, dia tutup pintu. Dia tutup pintu. Tutup pintu. Duduklah kita sujud dalam. Adalah mati sini aku. Maknanya tempat tu memang dia ada. Rupanya orang soleh buat gitu. Dia duduk dalam tanah. Dalam tanah. Ketika itu tempat dia bersuluk. Dia bertafakur ataupun dia muhasabah diri dia. Kita muhasabah depan TV. Astagfirullah, gaji lawak ke depan. Astagfirullah, la ilaha illallah. Macam mana nak jadi hati kita ni jadi tenang. Lepas tu bila ada apa kat berhenti kejap, tengok dulu TV. Habis tu sambung balik. Jadi hati kita tidak akan dapat ketenangan. Lalu dikatakan di sini, dalam keadaan kita ini disuruh agar memelihara diri kita daripada maksiat, maksiat dan takut daripada seksa dan bersungguh di dalam khidmatnya. Khidmat ni mana taat. Khidmat kepada Allah, bersungguh di dalam taat, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang bersungguh ini, dia ini sentiasa bersiap sedia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab amal ibadat kita ni tak ada orang kita. Maknanya kita akan bawa amal ibadat kita sendiri. Orang pun dia bawa dia. Bukan dia pakat beri kita. Kadang-kadang kita selalu mengharap kepada orang lain. Kita kena buatkan amal ibadat kita sendiri. Maka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini baru dia. Orang yang benar-benar harap kepada Allah, dia bersungguh-sungguh buat amal ibadat kepada Allah. Dan ketahui pula bahawasanya di sini asal daripada segala asal. Ini dia asas saja, asas daripada segala asas ataupun usul atau asalah daripada segala asas. Faedah yang sangat indah, sangat baik, faedah yang sangat baik. Lagi sedikit kerana banyak yang tersalah, tapi sedikit saja yang mengambil faedah. Mengambil faedah. Orang duduk faham kita ini mengharap Allah dalam keadaan maksiat, itu salah. Maka kita kena faham asasnya ibadat. Asasnya ibadat sehingga membawa kepada takut kepada Allah. Jadi kita ini kena hidupkan dalam hati kita dua, takut dan harap. Jadi kita sudah buat amal ibadat, tapi tak hidup lagi takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dalam keadaan itu disuruhlah kita banyakkan berzikir,
banyakkan, habiskan masa dengan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang paling utama lagi, hendaklah berhati-hati supaya jangan jatuhkan diri kita pada maksiat. Orang yang terlalu berhati-hati ini, nanti Allah Ta'ala campak dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu disuruh kita melazimi baca Quran. Kalau boleh baca Quran sama setiap hari. Maknanya kita tak faham makna pun dapat pahala. Maknanya dia suruh kita baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, zikir banyak-banyak. Zikir lebih mudah daripada baca Quran. Zikirnya dengan satu perkataan subhanallah, ulang banyak mana yang boleh ulang. Dan jaga anggota kita, mata, lidah, tangan, kaki dan sebagainya. Akhir-akhir zaman ini mata payah nak jaga. Maknanya dalam TV macam mana, dalam internet macam mana, dalam handphone pun macam mana. Macam-macam orang boleh hantar dan sebagainya. Tak boleh nak jaga mata. Telinga pun begitu juga. Tangan, kaki dan sebagainya. Maka bila kita menjaga semuanya sekali, beribadat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, nanti Allah Ta'ala campakkan di dalam hati kita rasa takut dan juga harap kepada Allah Ta'ala. Maka untunglah orang yang takut. Kerana orang yang takut itulah orang yang dikira orang alim. Orang alim, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni aku terdiri daripada ulama-ulama. Ini orang-orang alim. Maka kita boleh jadi, boleh berlaku. Orang itu tidak dikira alim di atas muka dunia, tetapi dipakaikan bersama dengan orang alim. Kerana sifat takut orang alim itu mewarisi pada diri dia. Tetapi ada orang yang di atas muka dunia disangkakan dia alim, dia soleh, tapi bila dia bangkit dia bersama orang jahil. Sama dengan orang jahil maknanya. Maka sebab itu persoalan ilmu banyak bukan itu penting. Yang pentingnya takut dengan sebab ilmu. Dengan ilmu tadi diamalkan menjadi, dengan adonan ilmu dan amal tadi melahirkan hasil takut. Kita tak risau kalau ilmu kita tidak banyak. Jangan bimbang. Ada seorang dia ini sebenarnya orang bijak pandai. Dia ini seorang doktor, dia datang jumpa, dia kata, saya tak tahu perjalanan ibadat ini macam mana dengan saya yang tidak pandai bahasa Arab. Adakah kita nak sampai pada Allah Ta'ala ni, kita kena pandai ilmu fiqh, semua tajuk, kemudian semua ilmu tasawuf, kemudian semua ilmu tauhid maknanya. Dan dia terlalu memikir-fikir, kalau begitu yang masuk surga ni ulama-ulama sahaja yang masuk surga. Dan macam mana kalau begitulah nak kena belajar fiqh, nak belajar tauhid banyak-banyak, semua faham, dengan belajar bahasa Arab, saya kena terpaksa berhenti kerja. Sebab tidak ada uang dah, mana? Katanya bukan begitu. Bukan begitu. Yang mengetahui semua itu ulama untuk menyelesaikan masalah bagi orang-orang awam. Masyarakat tak mampu nak mengetahui semua masalah, maka wakil kepada masyarakat orang alim untuk tahu kepada semua masalah, supaya masyarakat tadi, orang-orang awam yang tidak tahu masalah, memadai dia tanya orang alim saja. Bukanlah dia nak keluar zakat, dia kena study bab zakat, jumpa ulama nadah bab kitab zakat, habis khatam baru keluar zakat. Maknanya beratlah macam tu. Kata tidak. Ada pun tidak pandai bahasa Arab itu bukan syarat. Syarat benarlah di dalam syurga itu bahasa Arab. Bukanlah syarat, kalau tidak pandai bahasa Arab nak masuk syurga macam mana? Pandai. Tidak. Sebenarnya orang itu apabila dia beramal, menepati syariat, kalau dia tidak boleh baca kitab Arab, itu tak apa, dia boleh belajar dengan orang-orang, kemudian boleh melepasi ilmu fardu ain dan beramal, mengelukkan amal zahir dan batin. Cukuplah dia sebagai orang awam untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa seseorang itu mestilah dia ini menjalani ibadat kepada Allah dalam keadaan bersungguh-sungguh. Lalu dikatakan bahawa kerana banyak yang tersalah padanya, kebanyakan daripada manusia banyak tersalah. Kadang-kadang kita sibuk ibadat, hati tidak ada takut. Sibuk beribadat, hati dia ada harap dengan Allah. Kosong hati kita ni, habis beribadat rajin, Lalu Nabi sebut akhir zaman apa yang berlaku? Orang alim malah beribadat, orang jahil rajin ibadat 2 kali 5. Orang alim dia ada ilmu, malah pula beribadat. Orang jahil tak ada ilmu, rajin pula 2 kali 5. Nabi beritahu.
Gambarannya begitu. Maka dikatakan bahawa kebanyakan daripada manusia dalam tersalah. Dan iaitu perceraian. Maksud perceraian itu maknanya perbezaan. Perbezaan rajak dengan amniyati. Maknanya bahawasanya rajak itu amniyah ni maknanya saya kata tadi lah. Apa dia panggil? Angan-angan. Antara rajak dengan angan-angan dia beza. Maknanya. Jadi banyaklah. Kalau orang tu buat maksiat, dia buat maksiat. Kata bila nak bertaubat? Tak apa, nanti dekat-dekat masa nanti sampai dia puas buat maksiat baru nak bertaubat. Oh, maknanya. Biasanya kadang-kadang begitu. Buat dah buat maksiat, dia akan nak bertaubat. Ini orang yang bukan harap kepada Allah. Ini orang yang berangan-angan. Dia duduk dalam maksiat, tidak ada amal. Bahawasanya rajak itu adalah di atas asal. Ini yang asalnya, yang dikendaki. Dan tamanni, itu dipanggil tamanni. Tamanni itu tiada ada ia tempat asal berdiri. Tidak ada asas. Maknanya itu tidak dikendaki. Yang perlu ada rajak. Tamanni ini angan-angan tak perlu ada. Tak ada tempat nak berdiri dengan hati kita. Maknanya tak perlu ada ataupun tidak ada. Umpamanya orang yang bertanam tanaman. Ini contoh. Orang yang bertanam tanaman dan bersungguh-sungguh ia tanam. Dia tanam bersungguh-sungguh, letak baja, gala ke tanah tadi, letak baja, siram tiap-tiap hari, duk jaga sama, lepas tu beri racun. Hari ni dia beri racun lah, bagi racun dan sebagainya, jaga tanaman. Tak kira lah tanam apa-apa pun, dia pun jaga bersungguh-sungguh dan menghimpunkan benihnya, benih tanaman lah. Ini bab-bab orang bertanam. Maka berkatalah ia, aku harap bahawa dapat bagiku daripadanya 100 kofir. Kenapa kofir tu? Maknanya bahagia tu lah, saya pun tak tahu. Jadi ada dapat bahagia. Kalau 100 satu kati ke 1 kilo ke tak kira lah, dapatlah hasil. Maknanya kalau dia tanam gandum, dia agak-agak dapatlah 1 kilo contohnya. Kalau guni 100 guni. Lalu dalam keadaan itu dan yang demikian itu perkataan daripadanya raja. Inilah yang dikatakan harap. Dia itu harap dan dia ada amal. Ada amal. Apa amalnya? Dia tanam tanaman, letak benih, himpun dan sebagainya bersungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan raja. Inilah yang diharapkan oleh Allah. Maka dikatakan bahawa dan yang lain tiada bertanam, dia tidak bertanam, dan tiada bekerja, dia pun tidak bekerja. Satu hari pergi tidur, sehari-hari habis masih tidur. Nak mesti hujan ni, lepas tidur. Lepas tidur. Maknanya. Dan lupa dan lalai. Ini sebab tu kalau musim sejuk, dia malam panjang. Malam jadi panjang biasa. Musim sejuk dah mau nak sejuk, sedap pula tidur panjang pula. Anak saya telefon malam, yang umur 9 tahun dia telefon. Sedap tak Dino? Sedap. Tidur Dino lama sedap. Apa suruh tidur. Tidur puas dah kata sedap maknanya. Jadi nak dia musim sejuk di sana. Lalu dikatakan bahawa satu hari pergi tidur, seharian dia tidur sahaja dan lupa dan lalai daripadanya. Dia duduk dalam keadaan lalai, lupa, tidak bekerja, tidak berusaha. Maka apabila datang waktu mengetapnya ambil hasil lah, datang waktu mengambil hasil, maka berkata, aku harap daripada bagianku daripada 100 kofir. Dia pun harap, dia 100 guni kot aku. Main luar dia 100 guni. Kalau 1 kilo berangan sama. Itu bukan harap, itu berangan-angan. Berangan-angan ini Allah Ta'ala tidak masukkan di dalam keadaan rajak. Orang yang ada rajak itu akan dapat pengampunan Allah. Sebab itu rajak itu harap kepada Allah mesti disertai dengan amal. Dan dikata orang daripada mana bagimu harap ini? Macam mana kamu harap boleh 100 huni, 100 kilo? Maknanya daripada mana kerja tu? Kerja pun tidak. Dia tak bekerja di rumah. Agak-agak dalam pen masuk 1000 hari ni. Dah kerja satu. Masya Allah. Jadi ini dipanggil angan-angan. Dan sesungguhnya yang demikian itu tamanni, iaitu cita-cita jua dengan ketiadaan asalnya, tidak ada asasnya.
Jadi begitulah. Maka ramailah orang kadang-kadang dia ini berangan-angan nak masuk surga, berangan-angan Allah Taala beri rahmat, tapi mana amalnya? Maka tidak ada amal. Dia sampai tidak ada amal, hanya harap saja kepada Allah Taala. Maka yang demikian lagi hamba apabila bersungguh-sungguh di dalam ibadat bagi Allah, maka demikian apabila hamba itu bersungguh-sungguh buat amal ibadat kepada Allah Taala dan ditegahkan daripada maksiat, dia tegah, dia jaga diri daripada maksiat, berkatalah ia, aku harap bahawa diterima Allah Taala akan sedikit amal ini. Ini baru dia buat yang amal tu bersungguh-sungguh. Kemudian dijaga diri daripada maksiat. Ingat, kesan kepada amal itu dapat meninggalkan maksiat. Bermakna amal kita ada kesan. Tapi kalau amal kita itu tidak dapat meninggalkan maksiat, bermakna amal kita tidak ada kesan. Lalu kita tertanya-tanya, Allah Ta'ala terima tak amal ibadat aku? Apa yang Allah Ta'ala tak terima? Sebenarnya Allah Ta'ala telah tunjuk dalil, tanda. Kalau orang itu amal ibadatnya diterima, hatinya akan jadi tenang dengan Allah, dan dia akan rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam waktu yang sama dia boleh meninggalkan maksiat. Itu tandanya. Tandanya itu tanda Allah Ta'ala terima. Tapi kalau dia beramal, baca Quran dah, sembahyang sunat dah, lepas tu banyak ibadat, tapi maksiat macam biasa, tak nak tinggalkan dia. Itu belum bermakna amal ibadatnya belum lagi sempurna. Adapun terima tak terima itu di sisi Allah. Tapi kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Muhasabah. Orang soleh dahulu dia menggambarkan ibadatnya tidak diterima, tapi harapannya diterima. Harapannya dia mengharap Allah Ta'ala terima, tapi bila dia tengok amal Allah, sedikitnya amal aku. Ini orang yang bersungguh-sungguh dalam amal, dia kata sedikit amal aku ni, harap terima lah sedikit ini. Dan bahawasanya disempurnakan taksir ini. Mana taksir? Taksir ni kecuaian. Allah Ta'ala terimalah. Terima apa? Terima keampunan atas kecuaian dia. Taksir ni dia cuai, banyak cuai. Dan bahawa dibesar pahalanya, yakni dibesarkan pahala, diberi pahala, dibesarnya digandakan pahala dia, ataupun diberi pahala yang banyak, dan diampun daripada gelincir dan tersalah, daripada dosa yang dia buat. Harap ampun. Kita nak mengharapkan Allah Ta'ala ampun pun mesti kena ada amal. Banyakkan amal, maka bila banyak amal, maka dosa diampun. Dan membaikkan ia akan dengan sangka dengan Allah, dan banyakkan baik sangka dengan Allah Ta'ala, maka inilah daripada itu raja. Inilah yang dikatakan raja. Maknanya, maka kita disuruh amal. Kalau kita nak tumpu pada amal betul-betul, kalau kita renung dosa kita dengan amal, Allah tak ada masa lah kita. Tidak ada masa dah nak fikir. Bukan tak fikir barang lain, fikir kau sebenarnya. Maknanya fikir barang lain, berfikir, tetapi ada lagi yang lebih utama lagi. Bagaimana kita nak berjumpa dengan Allah. Ketika itu kita seorang dengan Allah Ta'ala sahaja. Ketika itu kita akan bawa kita punya hasil kita. Kita tak tahu hasil kita macam mana. Waktu Sayyidina Ali kata, al-yaw amalun bila hisab. Hari ini kita beramal, tidak dikira. Ghadan hisabun bila amalin, esok dikira tidak lagi ada amal. Masa minta lah nak beramal, Allah Ta'ala tak bagi. Sebab hari inilah hari yang untuk kita beramal kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.